Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi tengah hari 8 April 2021 bersama saya Lia Amira Anorigos. Tumpuan berita. Penubuhan Barisan Pertahanan Pengawal Pantai Sarawak SCG bertujuan melindungi lebih 1.2 juta hektar taman laut milik negeri ini yang telah diwartakan. Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg dalam sidang media selepas Majlis Pelancaran Pengawal Pantai Sarawak pada Rabu memberitahu penguatkuasaan ini adalah mengikut peruntukan di bawah Undang-Undang Ordinan Perlindungan Hidupan Liar 1998 dan juga Ordinan Taman Negara dan Rizab Semula Jadi 1988. Kawasan Taman Laut Marine Park yang ada, Simalajau National Park, Tanjung Datuk National Park, Talang Satang National Park, Miri Sebuti Coral Reefs National Park, Santubong National Park, Limbang Mangrove National Park, Bruit National Park, Laconia Shoal National Park. Jumlah keluasan National Park yang kita jaga ialah 1,243,726 hektar. Our marine park covers more than 1.2 million hektar. Mengulas lanjut mengenai SCG, Ketua Menteri memberitahu sebanyak 5 buah pangkalan SCG akan dibina di Sarawak di bawah rancangan Malaysia ke-12. Kita akan menubuhkan 5 buah pangkalan untuk Sarawak Coast Guard akan dibina, iaitu di Kuching, Tanjung Manis, Bintulu, Miri dan Lawas di bawah rancangan Malaysia ke-12. Untuk latihan asas 1 minggu untuk Coast Guard di Sibu dan Miri dikendalikan oleh Pelita Mas Laut Sindian Berhad, dan latihan seterusnya untuk pengendalian bot interceptor selama 1 minggu akan dikendalikan oleh pasukan Marine PDRM. Terdahulu, Pengarah Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Negeri UKPN, Datuk Dr. Chai Kin Chung, semasa berucap dalam majlis pelancaran tersebut memberitahu sebanyak 9 buah kapal ronda laju dijangka siap secara berperingkat menjelang tahun 2022 dan 2023. Sebanyak 9 buah kapal ronda laju dijangka akan siap secara berperingkat-peringkat pada tahun 2022 dan 2023. Dengan perolehan aset-aset tersebut, Sarawak Coast Guard mampu memikul tanggungjawab dan objektif yang ditetapkan. Sementara itu, menurut Pegawai Keselamatan Cornelius Philip Aso ketika ditemui menjelaskan, Pengawal Pantai Sarawak merupakan agensi yang bekerjasama dengan agensi lain untuk menguatkuasakan undang-undang bagi menjaga perairan Sarawak. Kita juga bukan saja membantu agensi-agensi lain, tetapi di samping itu kita menguatkuasakan ordinan yang telah diwartakan oleh kerajaan negeri seperti mana dalam ucapan YB petang tadi. So peranannya adalah sejurus dengan apa yang objektif ditetapkan oleh kerajaan Sarawak. Bagi pembantu keselamatan Amzar Ahmad Tarmizi pula, penubuhan Pengawal Pantai Sarawak ini memberi peluang kepadanya untuk berkhidmat melindungi perairan negeri Sarawak. Saya amat berbesar hati dan berterima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Petinggi kerana memberi peluang kepada saya untuk menyertai pasukan Sarawak Coast Guard. Berita seterusnya mengenai penyerahan cek berjumlah RM50,000 oleh Menteri Muda Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Dr. Anwar Rapai kepada Edusa Resources Sdn Bhd UCTS di Sibu pada Rabu. Penyerahan cek tersebut bertujuan melaksanakan kajian, rundingan dan penyelidikan bagi membaik pulih bangunan Lau Keng Ho Hospital Memorial Museum. Dr. Anwar Rabai yang juga Menteri Muda Perumahan dan Kesihatan Awam Sarawak memberitahu bangunan tersebut boleh dijadikan sebagai bangunan warisan dan akan diusulkan kepada Kerajaan Sarawak. Dalam majlis sama, beliau menyaksikan simbolik menandatangani memorandum perjanjian di antara UCTS dan Lau Keng Ho Hospital Memorial Museum. Berikut pula, Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan CIDB Malaysia telah menganjurkan program mesra pelanggan CIDB bersama kontraktor Bintangor pada Selasa. Pengerusi CIDB Malaysia, Insinyur Yusof Abdul Wahab memberitahu beliau amat berpuas hati dengan sambutan yang menggalakkan daripada para kontraktor di kawasan tersebut. Menunjukkan bahawa minat pada para kontraktor Bintangor dan pekerja binaan di kawasan Bintangor ini sangatlah tinggi.
Jadi mereka mungkin berminat untuk sama-sama mengikuti ataupun menjadi seorang kontraktor ataupun pekerja binaan. Jadi daripada kehadiran dan sambutan yang ada pada hari ini memang berjaya, dan saya begitu berpuas hatilah dan bergembira sekali, dan saya dah maklumkan tadi bahawa dalam masa terdekat saya akan anjur satu lagi program di kawasan Bintango, program kemahiran sebagai contoh supaya akan dapat memberi manfaat kepada kontraktor-kontraktor dan pekerja binaan di kawasan Bintango. Beliau berkata demikian ketika ditemu bual selepas menghadiri Majlis Program Mesra Pelanggan CIDB bersama kontraktor Bintangor. Tambah Insinyur Yusof lagi, CIDB telah memperkenalkan sistem binaan berindustri IBS untuk mempercepatkan pelaksanaan pembinaan bangunan dan menjimatkan kos projek dengan teknologi efektif yang baharu. Dalam pada itu, Hanisah, salah seorang peserta ketika ditemu bual berkata, perkongsian maklumat daripada CIDB banyak memberi manfaat terutamanya kepada mereka yang baru menceburi bidang pengkontraktoran. Kami berharap program-program seperti ini boleh diadakan lagi di kawasan pendalaman kerana banyak sebenarnya kita mempunyai kontraktor-kontraktor yang ingin menceburi diri dalam bidang kontraktor di Sarawak tu. Dalam perkembangan lain, Insinyur Yusof yang juga Ahli Parlimen Tanjung Manis berkata pusat khidmatnya kini sedang dalam proses mengagihkan bahan makanan asas kepada semua ketua isi rumah di seluruh kawasan Parlimen Tanjung Manis. Katanya bantuan itu adalah untuk meringankan beban keluarga yang terkesan disebabkan pandemik COVID-19, lebih-lebih lagi sempena menyambut bulan Ramadan yang hampir tiba. Dan saya harap mereka bersabarlah menunggu giliran mereka untuk menerima sumbangan daripada kami. Sedang berjalan sekarang. Okay. Bagi penghulu Kampung Melayu Bintangor, Abang Hashim Abang Sulhi ketika ditemu bual UKAS menzahirkan bahagian kepada Kerajaan Sarawak atas bantuan yang telah diberikan kepada penduduk di situ. Saya berasa terharu dan ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih di atas keprihatinan kerajaan dan YB kita yang sentiasa ada untuk membantu kita dalam keadaan di mana kita memerlukan. Selanjutnya mengenai vaksin COVID-19. Lebih 100 orang petugas Barisan Harapan telah hadir menerima vaksin COVID-19 semasa program vaksinasi fasa 1 siri kedua yang diadakan di Klinik Kesihatan Lanang Sibu baru-baru ini. Program tersebut telah bermula pada Sabtu lepas hingga Khamis. Mereka terdiri daripada Pasukan Gerakan Am PGA, Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Klinik Swasta, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM. Sementara itu, mereka turut merakamkan ucapan terima kasih kepada kerajaan yang telah mengadakan program vaksinasi COVID-19 tersebut bagi mengurangkan penularan COVID-19. Nama saya Farhaduddin Abu Bujang. Saya daripada Presiden sebelum PGA Sibu, saya telah divaksin. Terima kasih kepada kerajaan negara Malaysia yang memberi vaksin kepada Indonesia saya. Selamat petang, nama saya Abdul Hamid bin Ali. Saya dari Pasukan Gerakan Am Batalion 10 Sibu Sarawak. Saya telah divaksin. Terima kasih kerajaan untuk pemberian vaksin ini. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang. Nama saya Hashimah binti Yaakob. Saya bekerja di Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Petang ini kami telah menerima vaksin pertama untuk frontliner Jabatan Kastam Diraja Malaysia. So, saya sangat berterima kasih dengan kerajaan Malaysia. Terima kasih. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.